Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Cikgu harap anak-anak pelajar sihat dan ceria pada hari ini. Bersenam dan mengamalkan pemakanan seimbang menjamin kesihatan berterusan. Saya, Cikgu Maisarah Muhammad, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dari SMK Sultan Ismail, Kota Baru. Hari ini, kita akan mempelajari permainan sepak takraw bagi kategori jaring dari unit 4. Tumpuan pembelajaran kita hari ini ialah kemahiran servis. Walau bagaimanapun, cikgu akan menerangkan serba sedikit secara keseluruhan bagi semua kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam tajuk ini. Baiklah pelajar-pelajar, bagi topik ini, kita akan mencapai standard pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, melakukan kemahiran servis sepak sila dan servis sepak kuda. Yang kedua, melakukan kemahiran menerima servis dengan menggunakan bahagian kaki, peha dan kepala. Seterusnya, membezakan tempat kontak bola pada kaki semasa melakukan servis kuda dan servis sila. Dan seterusnya, kita akan melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika. Ini merupakan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar setelah habis menonton pelajaran ini. Cikgu andaikan ada pelajar yang telah mahir bermain sepak takraw sama ada peringkat sekolah atau di peringkat yang lebih tinggi ataupun sekurang-kurangnya telah pernah menonton perlawanan sepak takraw. Pelajar yang mahir boleh membantu rakan-rakan anda melakukan aktiviti latihan tetapi dengan pengawasan guru. Sepak takraw dimainkan oleh dua pasukan yang terdiri daripada 3 orang pemain sepasukan. Pada asalnya, permainan ini dikenali sebagai sepak raga bulatan. Kini, permainan ini telah mengalami pelbagai perubahan dari segi peraturan permainan dan juga boleh dimainkan oleh golongan wanita. Ukuran gelanggang adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, iaitu dengan keluasan 6.1 meter lebar dan 13.4 meter panjang. Bola yang digunakan mempunyai ukuran garis lilitnya mestilah di antara 0.41 meter hingga 0.43 meter untuk pemain lelaki dan 0.42 meter hingga 0.44 meter untuk pemain wanita. Berbentuk bulat dan mempunyai 12 lubang dengan 20 pertemuan silang. Diperbuat daripada satu lapisan rotan ataupun fiber sintetik. Di dalam gambar sebelah, cikgu tunjukkan contoh kasut yang sesuai, iaitu yang bertapak getah yang sesuai dan selesa. Jaring diperbuat daripada nailon yang halus dan siratnya berukuran 0.06 meter hingga 0.008 meter. Lebar jaring ialah 0.7 meter dan panjang jaring ialah tidak kurang dari 6.10 meter selari dengan garisan tengah gelanggang. Ketinggian tiang pula ialah 1.55 meter manakala 1.45 meter untuk wanita. Diukur dari permukaan gelanggang dan ianya hendaklah teguh dan kukuh untuk regangan jaring. Jejarinya tidak melebihi 0.04 meter. Okey, pelajar-pelajar, sebelum cikgu terus
kepada penerangan berkenaan kemahiran asas sepak takraw, cikgu tunjukkan dulu posisi pemain bagi permainan sepak takraw. Sepak takraw dimainkan oleh 3 orang pemain, iaitu regu antara 2 kumpulan. Rajah diberikan jelas menunjukkan kedudukan pemain yang dipanggil apit kanan, apit kiri dan tekong. Tekong merupakan pemain yang berada di bahagian tengah berhampiran bulatan sepak mula. Bertindak melakukan sepak mula atau servis serta mengawal bahagian tengah dan belakang gelanggang. Apit kanan pula merupakan pemain yang berada di sebelah kanan tekong, bertindak mengawal bahagian kanan dan bahagian hadapan gelanggang. Manakala apit kiri pula merupakan pemain yang berada di sebelah kiri tekong, bertindak mengawal bahagian kiri dan bahagian hadapan gelanggang. Apit kanan dan apit kiri masing-masing boleh bertindak sebagai pencampak bola untuk tekong melakukan sepak mula atau servis, melakukan libasan atau rejaman, mengumpan bola dan membuat hadangan. Ini bergantung kepada situasi permainan dan kemahiran masing-masing. Setelah pelajar semua mengenal pasti posisi pemain, seterusnya cikgu akan terangkan secara keseluruhan kemahiran asas yang terdapat dalam permainan sepak takraw. Yang pertama ialah kemahiran servis, iaitu servis sepak sila dan servis sepak kuda. Yang kedua ialah kemahiran menerima servis. Yang ketiga, kemahiran menimang. Keempat, kemahiran mengumpan. Dan yang kelima, kemahiran menyerang. Dalam kemahiran menyerang, pelajar akan belajar menggunakan teknik kemahiran menimang, mengumpan, melibas dan menanduk. Yang keenam, kemahiran menanduk. Dan seterusnya ialah kemahiran bertahan atau mengadang. Pelbagai teknik melibas boleh dilakukan seperti libas gunting, libas sisi dan libas menapak. Baiklah pelajar-pelajar, bagi memulakan permainan, bola mesti diservis oleh tekong ke dalam petak gelanggang lawan. Terdapat 2 jenis servis dalam permainan sepak takraw, iaitu servis sepak sila dan servis sepak kuda. Seterusnya, kita akan melihat secara terperinci berkenaan teknik lakuan sepak sila yang terdapat dalam kemahiran asas servis. Terdapat 3 fasa seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut, iaitu fasa sebelum, semasa dan selepas. Jengkitkan kaki untuk meningkatkan darjah ketinggian bagi menghasilkan servis yang lebih menjunam. Mari kita sama-sama saksikan tayangan video ringkas bagi kemahiran servis sepak sila. Step 3, pursue to the ball.
Bagaimana pelajar-pelajar? Masih lagi setia bersama cikgu untuk mengikuti video kemahiran yang berikutnya. Baiklah, kita akan melihat bagaimana pula teknik lakuan sepak kuda yang terdapat dalam kemahiran servis sepak takraw. Servis sepak kuda mempunyai 3 fasa seperti sepak sila tadi, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Pemain perlu bijak mencari ruang untuk memungut mata. Cikgu sediakan sedikit sedutan video teknik lakuan sepak kuda untuk tontonan pengukuhan kefahaman pelajar. Mari kita sama-sama saksikan. Apabila pemain sudah mula selesa menyepak bola dengan kedudukan kaki L, pemain akan lebih mudah menegakkan kaki ketika melakukan sepakan. Kontak bola dan kaki juga akan menjadi lebih tepat dan kedudukan badan mudah dibawa ke hadapan ketika melakukan sepakan. Kedudukan ini akan membolehkan sambil menyepak dia melihat kedudukan kaki dan bola, sedangkan badan pula dibawa ke hadapan. Ini adalah bentuk L yang kita mahukan. Bila pemain sudah mula selesa melakukan servis demikian, kaki di dalam bulatan akan lebih mudah untuk diuruskan. Perhatikan, tekong ini sudah mula tahu bagaimana hendak menggerakkan kakinya supaya tidak lagi batal ketika melakukan servis. Dah lah. Go. Datang lagi. Tunggu sikit orang tu sampai. Jangan awal sangat. Ingat awak punya joystick tu yang penting. Tunggu sikit. Terus mau jumpa Adam. Nak jam buat tu bang dia kata. Alamak. Dah nampak dah bulan dah. Oh. Okay, ball. One, try one. Apabila pemain Kemahiran seterusnya ialah kemahiran mengumpan. Bola yang ditimang akan diumpan kepada pemain lain untuk melakukan serangan. Menimang bola menggunakan peha atau bahagian dalam kaki. Umpanan yang baik akan memudahkan kumpulan untuk menyerang sama ada menggunakan kemahiran melibas atau menanduk. 3 fasa yang terlibat semasa mengumpan iaitu posisi diri sedia, dirian tapak dan melakukan sepakan. Bersedia mengawal bola, bengkokkan lutut kiri bagi melakukan kestabilan dan gunakan kemahiran sepak sila untuk melakukan umpanan. Imbangkan badan dengan tangan. Berikut ditunjukkan ialah kemahiran melambung. Terdapat 4 fasa dalam membuat lambungan, iaitu memegang bola, membengkokkan lutut, melempar bola dan ikut lajak. Pegang bola dengan kemas dan fokus ke arah tekong. Bengkokkan lutut bagi mendapatkan daya sebelum melakukan lambungan. Luruskan lutut semasa bola dilepaskan dan mengikut lajak. Ketinggian bola yang sesuai akan membantu tekong melakukan servis yang baik. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan lihat kemahiran asas yang berikutnya iaitu kemahiran menanduk. Menanduk bola ialah kemahiran yang menggunakan bahagian kepala untuk menghantar, mengumpan,
mengawal dan juga merejam bola. Teknik menanduk ialah dengan cara dongakkan bahagian muka, kemudian gunakan dahi untuk menolak bola ke atas. Kemahiran menanduk boleh digunakan sebagai strategi menyerang dalam permainan sepak takraw. Oleh itu, pelajar perlu menguasai kemahiran menanduk untuk memastikan bola jatuh ke gelanggang lawan. Kemahiran seterusnya ialah untuk menghalang bola memasuki gelanggang sendiri, iaitu kemahiran bertahan atau menghadang. Menghadang bola ini ialah satu kemahiran bagi memastikan rejaman yang dibuat oleh pihak lawan dapat ditangkis. Menghadang bola boleh dilakukan dengan kaki atau badan. Fasa utama dalam kemahiran menghadang iaitu yang pertama, lonjak dengan tinggi sehingga punggung melepasi 0.5 meter daripada jaring. Semakin tinggi lompatan yang dibuat, semakin tinggi luas kawasan hadangan. Pastikan juga hadangan kaki yang digunakan tepat menghadang bola yang direjam. Batal jika menghadang menggunakan tangan. Baiklah pelajar-pelajar, kemahiran asas yang seterusnya ialah kemahiran menerima servis. Terdapat 3 jenis kemahiran menerima servis, iaitu menerima servis menggunakan bahagian kaki, menggunakan peha dan menggunakan kepala. Bahagian anggota badan yang digunakan ini bergantung kepada ketinggian kedudukan bola yang diterima. Untuk mencapai standard pembelajaran yang berikutnya, pelajar perlu membezakan tempat kontak bola. Bagi servis sepak sila, kontak bola ialah pada bahagian dalam kaki. Dan bagi servis sepak kuda, kontak bola pula pada kura kaki ataupun punggung kaki. Cikgu sertakan gambar di sebelah bagi pengukuhan pemahaman pelajar. Standard pembelajaran pelajar yang perlu dicapai seterusnya ialah etika, iaitu etika dalam sukan sebagai pemain sepak takraw. Pelajar perlu mematuhi undang-undang dan peraturan. Pastikan pemain mematuhi keputusan pengadil. Pemain juga perlu mendengar dan mematuhi arahan jurulatih. Bermainlah dengan tenang, mengawal emosi dan menjaga disiplin serta maruah diri. Sebagai pemain, anda perlu menjaga imej dan nama baik keluarga dan semestinya sekolah atau organisasi yang diwakili. Sebagai peringatan, pastikan pelajar melakukan senaman memanaskan badan dan senaman menyejukkan badan selepas bermain. Pastikan juga kawasan permainan selamat. Sebelum cikgu tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita saksikan momen-momen menarik dalam video selepas ini. Semoga kita berjumpa lagi dan harapan cikgu kita semua sihat dan berjaya mengekalkan kesihatan masing-masing. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Okey pelajar-pelajar, cikgu harap pelajar-pelajar semua dapat mengekalkan kesihatan masing-masing dan mengamalkan gaya hidup sihat. Selamat maju jaya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.